Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul azim. Wa qala Sayyidina wa habibuna wa rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin min ba'di. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama, dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan yang sepenuhnya di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, tuan ustaz, tuan imam dan bilal, tuan pengurusi ahli jawatan kuasa, pemimpin masyarakat dan sekian ahli qaryah yang hadir dalam kuliah maghrib khas sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana seingat saya sepanjang saya dijemput untuk berceramah Maulidnya, pertama kali saya diberi tajuk yang begini, iaitu Rasulullah sallam yang apa ayatnya? Membimbing umat dari akidah tauhid kepada akidah tauhid. Ya, pertama kali lah saya dapat tajuk ini, alhamdulillah. Jadi akidah itu apa dia? Ya, akidah itu sendiri daripada perkataan bahasa Arab yang asalnya ada 3 huruf, ain, qaf, dal. Ya, aqadah. Aqadah kalau dari segi bahasa bermakna mengikat atau menyimpul. Ya, aqdun adalah ikatan atau persimpulan. Sebab itu kalau kontrak disebut sebagai akad. Ya, disimpulkan antara ijab dan qabul. Sementara dalam konteks akidah itu adalah simpulan keyakinan, makna keyakinan yang terikat kemas di dalam hati seseorang. Malangnya tidak semua akidah itu adalah akidah yang benar. Walaupun yakin dalam hati, ada kalanya keyakinan itu batil. Jadi itulah yang disebut sebagai tauhid. Tauhid asalnya daripada perkataan taha, yaqra, ada juga yang baca yaqru, iaitu melampaui. Jadi seorang itu melampau apabila dia meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Lebih-lebih lagi apabila dia meletakkan ibadah. Ibadah apa dia? Menyembah ini apa dia? Ghayatul khudu' wat tazallul, kemuncak daripada ketundukan dan penghinaan diri. Tiba-tiba letak bukan pada tempatnya. Jadi disebut dalam kitab-kitab tafsir, tauhid itu sebahagian para ulama menafsirkannya sebagai syaitan, dan ada yang menafsirkan sebagai kahin. Kahin ini adalah pawang-pawang ataupun bomok-bomok ataupun tuk-tuk sami, yang semua ini menjadi punca kepada kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan di alam ruh dahulu kita telah mengaku apabila ditanya alastu bi rabbikum qalu bala. Apabila Allah bertanya tidakkah aku ini merupakan Tuhan kamu, lalu di alam ruh kita semua mengaku, bahkan kita mengaku bahawa Allah adalah Tuhan kita. Tapi malangnya apabila sampai ke dunia, sebahagian itu mereka itu terpengaruh dengan tauhid. Mereka lari daripada tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid daripada perkataan bahasa Arab juga wahada yuwahhidu tauhidan, yang asalnya berarti mensatukan. Tapi dalam konteks kita berakidah, mentauhidkan Allah Ta'ala adalah kita menafikan banyak pada Allah Ta'ala. Apa dia menafikan banyak? Pada zat kita nafikan, pada sifat kita nafikan, pada af'al perbuatan juga kita nafikan. Kalau kita belajar tauhid, ilmu tauhid ini ilmu akidah. Walaupun Nabi SAW tidak menyusun ilmu tauhid dalam bentuk yang kita belajar sekarang, Nabi SAW tidak menyusun misalnya sifat 20 yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, satu sifat yang harus bagi Allah. Tidak mengatakan ini istighnah, iftiqar dan sebagainya. Tetapi itu sebenarnya adalah apa yang para ulama gali daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Lalu akal yang sihat, yang dadanya telah terbuka kepada hidayah, afaman syarahallahu sadrahu afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Jadi orang yang Allah Ta'ala lapangkan dada dia untuk menerima Islam, dia berada di atas cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akal dia juga membantu dia faham kalau dia itu punya Tuhan. Jadi yang pertama, untuk kita bertauhid, kita kena yakin bahawa kita ada Tuhan. Berbeza di zaman kita, na'udzubillah, ada anak bangsa kita sendiri, orang Melayu, ibu bapanya Islam, sudah tertarik dengan fahaman atheism, yang tidak mahu pun mengaku ada Tuhan. Mereka merasakan mereka lebih pandai, mereka merasakan ibu bapa mereka itu hanya menurut kepercayaan nenek moyang sahaja. Kerana mereka berfikir takkanlah sesuatu yang tidak boleh dilihat, sesuatu yang tidak boleh didengar, sesuatu yang tidak boleh disentuh itu wujud. Mempercayai yang sedemikian itu wujud adalah satu kebodohan, kata orang etis. Sebenarnya mereka yang sedang dihinggapi penyakit kebodohan, kerana mereka hanya melihat apa yang ada di depan mata. Sebab itu Allah Ta'ala dalam bab akidah, Allah mengarahkan umat Islam supaya menggunakan akal. Jangan kita terpengaruh dengan sebahagian yang mendakwa kononnya berakidah Quran dan Sunnah lalu tidak menggunakan akal. Kalau benar dia berakidah Quran dan Sunnah, pasti dia mahu menggunakan akal. Allah berfirman, afala ta'qilun, kenapakah kamu tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, kenapakah kamu tidak berfikir? Bahkan nak berfikir pada apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kamu sendiri, kenapa kamu tidak fikirkan? Memang langit dan bumi, alam semesta ni ada tanda-tanda kewujudan Allah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada tanda-tanda keesaan tauhidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam alam yang kecil, iaitu diri kita pun sebenarnya sudah memadai bagi orang yang mahu berfikir. Kalau kita berfikir sejenak, kita kaji diri kita sendiri, tidakkah setiap dari kita ini satu masa dahulu tidak wujud? Kita rewindlah masa ini 100 tahun yang lalu. Boleh saya lihat siapa yang dah wujud 100 tahun yang lalu? Kan mantan Perdana Menteri kita yang keempat dan ketujuh dalam masa yang sama baru 90 lebih. Belum lagi 100 tahun. Jadi kalau kita rewind 100 tahun yang lalu, tidak ada antara kita yang wujud, berarti semua daripada kita ini wujud selepas tidak wujud. Setiap yang wujud selepas tidak wujud, tidakkah pasti diwujudkan? Kerana tak mungkin wujud dengan sendiri, dan tidak mungkin juga mewujudkan diri sendiri. Saya selalu bagi contoh, kalau kita ada kampung, di kampung ada rumah mak kita mungkin sudah lama tak balik. Seingat kita 2 tahun yang lalu kita balik, di belakang rumah mak kita tu lapang, tidak ada apa-apa. Sekali ini kita balik ke kampung, kita dapati ada sebuah reban ayam yang kecil di belakang rumah mak kita. Jadi kita tanya kepada abang yang tinggal di kampung, bang, siapa yang buat reban ayam di belakang rumah mak? Jawab abang kita, tak ada orang buat, dia jadi sendiri. Kita pun rasa macam, apa jawapan main-main macam ni, orang tanya betul-betul ya.
abang main-main ataupun abang lepas PKP 2 tahun dah jadi tak betul, tak mungkin, ya. Jadi akal yang sihat tidak boleh terima sekecil sesimpel reban ayam terjadi dengan sendiri. Adakah akal yang sihat boleh menerima alam semesta, langit dan bumi, lautan dan daratan, manusia dan haiwan, cakrawala, bintang dan bulan dan sebagainya terjadi dengan sendiri? Jangankan kata sistem alam ini, sistem alam yang kecil sudah pelik. Kita lihat sistem darah kita. Kan ada satu organ yang rajin bekerja dalam badan kita, namanya organ jantung. Apa kerja jantung? Iaitu pam darah yang kaya oksigen ke seluruh badan untuk digunakan metabolisme, proses jadi tenaga dan sebagainya. Patah balik darah yang sudah kurang oksigen, tak macam mana dia bangkit keluar tu jadi kaya oksigen semula. Cuba perhatikan, ada tak sebelah dada kita sikit, sebelah kiri sikit? Cuba cek, boleh bawa jantung tak ketinggal dia seorang? Pasti ada tak? Ya? Jadi kalau kita perhatikan kepada jantung kita ini, kan dia sentiasa jalan. Ketika kita dengar kuliah, jantung jalan. Nanti selepas daripada kuliah, kita solat, jantung jalan. Nanti kita rasa lapar, kita pergi makan, jantung jalan. Dah balik ke rumah masing-masing tak mengantuk, tidur, jantung jalan. Dan bila jantung berhenti, kita jalan. Jantung jalan atau jantung berhenti, kalau kita mahu berfikir, itu luar dari kawalan kita sebenarnya. Kita tidak boleh bagi jantung kita rehat walaupun seminit atau 2. Dan bila jantung itu berhenti, tidak ada doktor pakar sepakar mana pun yang boleh memastikan jantung itu terus berdegup. Maka bagi orang yang berfikir, pertama jantung itu sistem kita yang tidak reka. Macam mana injap kanan, injap kiri itu kita tak reka. Tapi dia berfungsi. Dan dia berfungsi sinkronis dengan paru-paru. Ya, kita pun tak terfikir nak buat sistem macam ini. Dan bila dia berjalan, kita tidak kawal. Kalau jantung kita sendiri, di dalam jasad kita sendiri kita tidak kawal, tidak lagi kita nampak di sana ada yang maha pencipta, yang maha mentadbir, yang maha berkuasa. Maka itulah Nabi SAW membimbing umat daripada akidah tauhid, akidah menyembah berhala, menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kepada akidah tauhid, meyakini bahawa kita punya Tuhan yang wujud, yang wajibul wujud, yang mesti ada, tidak diadakan oleh yang lain, yang wujud tanpa ada permulaan, yang wujud tanpa ada perakhiran, yang wujud tidak sama seperti makhluk dan makhluk sama sekali tidak sama seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berhala itu kan memang sama. Batu dibentuk, ada yang bentuk berhala dia barangkali perutnya buncit sikit, ada yang perutnya six pack, ada yang tangan 2, ada yang tangan 8. Suka hati sebab dia yang buat sendiri. Jadi ini kan satu bentuk akidah, yakni kepercayaan yang kalau kita analisa membodohkan akal manusia, menyembah mengagungkan sesuatu yang dia bentuk dengan tangan dia sendiri. Syekhuna Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala, beliau dalam rangka membuka fikiran bahawa akidah tauhid sebegini adalah akidah yang menjejaskan akal fikiran yang sihat. Beliau berkata, kalau memang manusia itu mahu menyembah kepada sesuatu yang dibentuk-bentuk oleh tangannya sendiri, kan lebih layak dia menyembah kepada seumpama ekor. Sembah ekor kan lagi bagus, sebab ekor tu bagi kita dingin, sejuk dan nyaman. Atau sembah kapal terbang, boleh bawa kita ke sana kemari. Tapi kan orang terasa pelik, apa pula disembahnya ekor ni? Ya kan, apa pula disembahnya kapal terbang? Habis itu sembah batu yang dibentuk-bentuk, tak terasa bodoh kan? Nah, maka kita itu mengesakan Allah sebagai pada zat tidak ada yang sama seperti Allah. Pada sifat juga tidak ada yang sama seperti Allah. Pada af'al, pada hakikatnya tidak ada yang melakukan, yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang menghidup dan mematikan, yang memberi kesihatan dan mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit, memberi rezeki, mengkaya dan memiskinkan, menjadikan seorang itu ketawa atau menangis, melainkan hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya wahdaniyatul af'al. Ya. Bila kita kata wahdaniyatul zat, berarti tidak ada zat yang lain daripada Allah sama seperti Allah. Kalau kita kata ada, itu syirik. Hebat sebagaimanapun sesuatu tidak akan yang kita kata sama seperti Allah. Sebab itu kita umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, kita menolak akidah yang literalis yang mengatakan Allah itu bertempat di atas arasy. Dia salah tafsir ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu
'alal arsy istawa, lalu dia nak memaksa-maksa bahawa Allah itu ada tempatnya di atas arasy. Sedangkan kita yakin bahawa arasy itu makhluk. Kalau ada nak kata tak, arasy bukan makhluk, syirik. Berarti sama seperti Allah. Yang bukan makhluk hanya Allah. Tiba-tiba dia kata tak, arasy pun bukan makhluk, itu syirik. Maknanya ada zat selain daripada Allah seperti Allah. Maka orang Islam yang faham arasy bukan khaliq, maka arasy itu makhluk. Makhluk apa makna? Diciptakan. Diciptakan apa makna? Maknanya dahulu tak wujud. Adakah Allah seperti arasy juga? Satu masa dulu Allah tak wujud, masa arasy tak ada, Allah pun tak ada? Tidak. Allah wujud tanpa ada permulaan. Berarti Allah wujud sebelum ada arasy. Maka wujudnya Allah tanpa tempat itu pasti. Tidak akan apabila Allah cipta arasy lalu Allah berubah menjadi bertempat. Jadi kita kena faham wahdaniyah tadi. Kemudian menafikan bahawa zat Allah itu tersusun-susun dari juzuk-juzuk. Kalau kita ada kaki, ada tangan, ada kepala, itu juzuk-juzuk. Ada sebahagian kalau bercerai juzuknya masih boleh hidup. Kan ada orang masih hidup kalau tak ada tangan. Ramai orang juga boleh hidup tanpa ada kaki. Tapi ada juzuk-juzuk yang kalau tak ada meninggal. Misalnya kepala. Kita kalau ada orang ketuk pintu minta sedekah, tak ada tangan, kesian. Tak ada kaki, kesian. Tak ada kepala, kesian kat kita. Pengsan kita. Ada pula ketuk pintu tak ada kepala. Apapun Allah Subhanahu Wa Taala tidak demikian. Tidak terdiri daripada tangan, tidak terdiri daripada kaki. Habis dalam Al-Quran sebut yadullah, tangan Allah. Maka kita ahli sunnah wal jamaah berakidah tanzih. Apa sahaja yang mewahamkan tasbih, iaitu Allah beranggota tangan, beranggota kaki, itu ditanzih, yakni tidak dimaknakan dengan makna zahir, sama ada diserahkan makna sebenar kepada Allah Ta'ala, ataupun diletakkan makna yang sesuai dalam bahasa, seperti misalnya tangan dengan makna kudrah. Misalnya dalam Al-Quran, was-samaa'a banaynaha bi'aidin, langit itu kami bina dengan tangan-tangan. Jadi ulama salaf sendiri, salafus soleh sendiri tidak memaknakan anggota tangan, tapi memaknakan kudrah. Langit itu kami binakan dengan kuasa kami. Baik. Kemudian wahdaniyatu as-sifat, kita meyakini tidak ada yang lain daripada Allah bersifat seperti Allah. Di sini kadang-kadang orang jadi keliru. Orang kata kenapa pula tak ada ustaz? Allah ada sifat samad, mendengar. Kita pun ada sifat samad, mendengar. Allah ada sifat basar, melihat. Kita juga ada sifat basar, melihat. Kata tak ada lain pada Allah bersifat seperti Allah. Maka kita terangkan persamaan itu hanya pada lafaz. Dari segi hakikat tidak sama. Kita sebut samad, samad juga. Basar, basar juga. Tapi hakikat tidak sama. Misalnya samad pendengaran. Pertama, samad pada Allah itu tidak ada permulaan. Itu adalah sifat yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan samad makhluk ini dahulu tidak ada. Kan pendengaran kita ni baru, kita sendiri pun baru, pastilah sifat kita juga baru. Kemudian samad kita ini perlu kepada telinga. Anak-anak ada tak kawan yang tak ada telinga? Semua ada. Habis macam mana tak dengar Ustaz cakap? Ustaz pesan tak dengar, kenapa? Telinga ada tapi tak dengar, ada juga. Tapi yang tak ada telinga tak boleh dengar. Kita manusia perlu pada alat untuk mendengar, Allah tidak perlu kepada alat. Dalam keadaan kita ada alat pun pendengaran kita masih terbatas, kan? Kita hanya dengar yang dekat-dekat, yang terlampau perlahan, yang jauh-jauh kita tak dengar, sedangkan Allah Ta'ala mendengar setiap yang wujud. Kemudian pendengaran kita boleh berkurangan, boleh hilang. Ada orang pekak langsung dia dah tak dengar. Dan pendengaran Allah Ta'ala itu kekal selama-lamanya. Macam mana? Nak berhenti on time ke? Lajak sikit lagi. Lajak sikit lagi 8.30 macam tu insyaAllah. Baik. Jadi faham tak ada yang lain daripada Allah bersifat sama seperti Allah. Yang sama itu hanya sebutan saja. Hakikat sama pada Allah lain, hakikat sama pada makhluk lain. Kemudian tidak ada dua sifat yang sama bagi Allah Ta'ala. Dua kudrah, dua iradah, dua ilmu, tak ada. Kita banyak, kudrah kita tu banyak. Kudrah masa kanak-kanak lain, kudrah masa remaja lain, kudrah masa dewasa lain lagi.
Kudrah masa berusia tu kadang-kadang dia jadi macam baby balik. Perasan tak? Kan baby dia hanya merangkak, pakai pampers, ya. Ada orang yang sudah berusia terpaksa merangkak, tak mampu nak berdiri elok dan terpaksa pakai pampers balik. Kerana kalau tak sempat ketandas. Jadi ini kudrah kita pelbagai. Ilmu kita lebih jelas lagi. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah mengeluarkan kamu daripada dalam perut mak kamu tu dalam keadaan kamu tak tahu apa satu. Kita lahir ni jahil, apa pun kita tak tahu. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajar manusia benda yang dulu manusia tak tahu. Tetapi bila orang tu sudah terlampau tua, kadang-kadang ilmu tu Allah kurangkan balik. Jadi ilmu kita tu macam-macam. Sikit, banyak, sikit balik. Sikit, banyak sekalipun masih lagi sikit dengan berbanding dengan ilmu yang Allah belum beri kepada manusia. Baik, sedangkan kudrah Allah tidak banyak. Bukan sekejap Allah lemah, kemudian Allah lebih kuat lagi, tidak. Iradah Allah sekejap Allah nak macam ni, sekejap Allah nak macam lain, tidak. Kita biasa, kadang pagi nak lain, petang dah tukar fikiran. Jangan fikir PRU 14 nak lain, PRU 15 nak lain, itu boleh jadi juga kan? Ini yang pagi tadi nak macam lain, petang ni pun dah nak macam lain. Itu iradah kita berubah-ubah. Allah tidak demikian. Cuma ilmu Allah segala-galanya. Yang wajib, yang mustahil, yang harus, semuanya ilmu Allah Ta'ala. Kemudian yang membawa kita kepada tenang, membawa kita kepada tawakal, membawa kita kepada tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah kita memerhati kepada wahdaniyatul af'al. Kita menyedari bahawa apa sahaja yang berlaku atas muka bumi ini atau luar daripada muka bumi ini, ada atau tak ada, baik atau buruk, ya, mati atau hidup, sakit atau sihat, kaya atau miskin, itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama." Bukan kamu yang melontar. Ini menafikan akidah, walaupun bukan akidah yang kita kata syirik daripada asal, tapi syirik juga natijah dia, iaitu akidah qadariyah. Akidah yang menafikan takdir Allah pada perbuatan manusia. Kata orang golongan qadariyah, memanglah Allah yang ciptakan manusia, tapi perbuatan manusia itu macam kita sembahyangkah, kita berlarikah, satu orang mencurikah, apa sekalipun, itu bukan perbuatan Allah. Itu perbuatan manusia sendiri. Sepertinya Allah helpless. Bila manusia buat satu benda, kata orang qadariyah, Allah tidak akan tahu sebelum manusia itu buat. Selepas manusia itu buat, baru Allah tahu. Ya, ini akidah yang sepakat pada ahli ulama adalah akidah yang kufur. Masih lagi ada elemen akidah taghut di situ. Kerana mensyirikkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ada kuasa Allah, ada kuasa makhluk. Kita tidak. Kita melihat apa sahaja yang bergerak atau diam, itu adalah kudrah iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tetapi dalam masa sama ditolak juga akidah satu lagi, namanya Jabariyah. Wa ma ramaita, bukan kamu yang melontar. Orang Qadariyah kata tak, kita buat sendiri perbuatan kita. Allah kata bukan kamu. Id ramaita, ketika mana kamu melontar. Orang Jabariyah kata kita ni tak ada usaha ikhtiar, semuanya Allah belaka. Kamu kenapa tak sembahyang, kenapa macam mana? Ya Allah takdirkan saya tak sembahyang. Itu perangai Jabariyah. Kamu ni kenapa berjudi? Ya, lepas main Jumaat elok pula pergi beli toto. Ya, elok tadi dah sembang Jumaat, ya pergi beli toto. Ya, nampak macam mana saya? Memang saya ni Allah takdirkan berjudi. Itu nampak macam mana? Kalau orang yang berani, dia boleh cuba lempang tengok apa jadi. Kalau lempang orang macam ni, pasti dia marah. Dia kata ustaz apa macam ni lempang orang. Patut ustaz dakwah bil hikmah, bukannya lempang orang sana sini. Kita cakap kat dia, sabar abang, ya Allah dah takdirkan saya lempang abang ni. Kalau tak faham, saya tambah lagi. Jadi lama-lama dia fikir pun tak betul juga, ya. Dan dia pun selalu menyalah-nyalahkan takdir ini hanya nak mengelak dalam bab agama. Dalam bab dunia, misal kalau dia lapar, dia cari makan. Dia tak akan kata macam mana saat saya dah ditakdirkan lapar, tidak. Jadi izramaita, Allah menetapkan ketika mana kamu melontar, mana pada manusia itu ada usaha dan ikhtiar. Tapi sebagaimanapun manusia usaha dan ikhtiar, dia kena ingat fa innallaha rama. Ini sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang melontar.
Jadi kalau kita berusaha dan ikhtiar, silakan. Tapi jangan kita merasakan rezeki di tangan kita. Boleh ya, keluar pagi balik petang dapat gaji, bayar hutang. Tapi jangan kita sangka keluar pagi balik petang itu yang memberi rezeki kepada kita. Ada orang kaya raya, rajin berusaha, jutawan, kalau tengok pada harta, barangkali kita kata 7 keturunan dah tak habis. Tapi belum 7 keturunan, baru dia masih hidup atas dunia, rezeki dah sempit. Kenapa? Kena penyakit, duduk dalam ICU, tak boleh makan. Hanya kan dapat rezeki dia drip saja. Duit banyak tapi tak boleh makan. Banding hamba Allah tu bukan kaya sangat, ya, gaji minimum pun tak sampai. Gaji minimum berapa sekarang? Ya, 1,500. Katakanlah dia gaji pun 900, ya, kerja lebih kurang. Tapi rezeki dia banyak. Dapat nasi panas, ikan kering dengan sambal belacan, 3 pinggan dia makan berpuluh-puluh. Tersandar dia. Ya, banding dengan yang kaya tadi. Bukan kata jangan berusaha, tapi kata berusaha itu jangan dijadikan taghut, jangan dijadikan sebagai Tuhan baru selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Minhajul Abidin mengingatkan kepada kita 4 perkara kalau kita tak kena cara berinteraksi itu akan menghalang kita daripada beribadah. Kita tidak akan melakukan ketaatan. Apa dia 4 perkara? Anak-anak boleh catat ya. Pertama, dunia. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, syaitan. Yang keempat, siapa? Teka. Dunia, manusia, syaitan. Yang ketiga, yang keempat, betul, dapat hadiah ke macam mana? Yang keempat, diri kita sendiri, nafsu. Jadi ini 4, kalau tak kena gaya, dia boleh ibarat jadi taghut juga kepada kita. Kita boleh jadi seolah-olah kita menyembah dunia. Kita rasa dunia lah segala-galanya. Orang yang macam tu dia sanggup memfitnah, dia sanggup rasuah, dia sanggup merompak, dia sanggup buat apa saja kerana dunia itu seolah-olah Tuhan bagi dia. Sebab itu diceritakan Al-Syekhul Akbar Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata pada sekumpulan orang, Tuhan kamu itu berada di bawah tapak kaki saya. Lalu orang-orang memukul dia kerana kata Tuhan bawah tapak kaki ini apa, cakap macam ini kufur. Jadi selepas kewafatan beliau, Sultan Salim daripada Khilafah Utsmaniyah bertanya pada orang-orang yang tahu di mana Syekh Ibn Arabi berdiri ketika beliau bercakap demikian. Jadi orang-orang yang bagi maklumat mereka tahu beliau berdiri di sini. Kata Sultan gali. Lalu mereka gali. Dan mereka dapati di situ banyak dinar dan dirham, emas dan perak yang tersembunyi di situ. Lalu barulah beliau faham yang dimaksudkan oleh Syekh Ibn Arabi bukan Allah berada di bawah tapak kaki, tapi emas dan perak yang telah dituhankan oleh sebahagian dari manusia semata-mata kerana nak jadi kaya, sanggup dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu ibarat sudah bertukar menjadi Tuhan. Bukan setakat emas dan perak. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Maka ini taghut-taghut yang mengganggu kita. Dunia kita tidak boleh buang. Yang ulama sufi, ulama tasawuf pesan buang dunia bermaksud buang dunia dari hati. Buang dunia secara fizikal mana boleh, kita duduk atas dunia, makan dunia, minum dunia, pergi haji dunia, pergi masjid juga dunia, pergi kita solat juga dunia. Solat kan kena tutup aurat, tutup aurat kan dengan pakaian, pakaian itu kan dunia. Maka kita tidak suruh dibuang dunia dari tangan, yang kita disuruh buang dunia adalah dari hati. Ya, kena faham konsep zuhud. Ada orang tak faham konsep zuhud, pakai baju 3 hari tak basuh. Kita tanya, awasal tak basuh baju 3 hari? Dia jawab zuhud. Kita bisik pelan-pelan kat telinga dia, itu bukan zuhud, itu busuk. Zuhud dia pakai baju bersih, pakai baju yang wangi, tapi sedikit dunia pun tidak ada dalam hati. Satu orang yang konon nak zuhud, dia tinggalkan semua harta dia, hanya tinggal periuk saja untuk dia masak, makan. Jadi diberi petua pada orang, kamu kalau nak kenal orang zuhud, pergi satu tempat, orang nama sekian dia zuhud. Lalu dia pergi. Bila sampai di sana, dia dapati betul ke alamat dia? Rumah besar, khadam ramai, kenderaan bagus. Zuhud apa orang macam ni?
Lalu orang yang dikatakan zuhud itu turun, kebetulan masuk waktu sembahyang, diqamatkan waktu solat, dia jadi imam, yang bawa puyuh tadi jadi makmum. Tapi sembahyang kan dia kena tinggal belakang. Kebetulan ada budak-budak ni apa benda pun di mata dia mainan. Tambah puyuh, bergendang seakan ada orang di belakang sana. Dia yang tengah sembahyang daripada awal sampai akhir datang musuh habis jahanam dah puyuh aku nanti nak masak susah berlubang dan sebagainya. Lepas sembahyang dipanggil oleh tuan rumah. Jadi kata dia, kamu lihat apa yang kamu lihat, rumah besar, khadam, kenderaan, harta benda yang banyak ini. Kalau Allah tarik semua sekali, saya tetap macam saya tak akan berubah. Tapi kamu baru dengan satu periuk saja, kamu sudah tidak ingat pada Allah Ta'ala. Itu arti zuhud adalah membuang dunia dari hati, bukan membuang dunia dari tangan. Saya ketika di Jordan diberi satu alamat dan nama oleh pensyarah saya, kata dia kamu pergi jumpa orang ini. Jadi saya pergi, rupanya alamat itu masjid. Dan orang ni satu orang tua sedang duduk beribadah dalam masjid, jernih bersih mukanya. Tapi ada satu shopping kompleks di belakang masjid itu milik dia. Mana dia tangannya memegang dunia, tapi dunia tidak memegang dia. Maknanya dia memperhambakan dunia dan dia tidak membenarkan dunia memperhambakan dia. Jadi macam tu. Nak tak nak kita kena ingat bahawa dunia ni satu perkara yang kalau kita kejar belum pasti dapat. Bila dapat belum pasti bawa manfaat. Yang pasti dunia barang yang kita akan tinggal. Jadi kalau kita ingat dunia ni satu masa kita pasti akan tinggal, maka kita ambil dunia ni sekadar yang perlu. Sebagaimana sebahagian daripada orang-orang sufi menganggap dunia ni seperti bangkai. Bangkai ni haram dimakan, tapi kalau darurat dia makan. Tapi bukan makan sampai kenyang, sampai tersandar. Ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Darurat itu disukat dengan keperluan dia, sekadar nak bagi hidup saja. Ya. Janganlah makan babi, sedap pula babi rupanya sampai berpinggan-pinggan. Itu dah bukan darurat. Jadi itulah dengan dunia ya. Sedap pula dengan dunia ini sehingga kita mengambil berlebih-lebihan, maka dibimbang kita terjerumus dengan taghut menyembah dunia. Kemudian yang kedua adalah manusia. Manusia ni kita tak boleh lari pada mereka, sebab kita ni hidup dalam masyarakat. Ya, kita itu solat berjamaah. Ya, kita tu nanti zakat bayar pada masyarakat juga. Ya, haji ya kita bermasyarakat, bertawaf beramai-ramai. Ya, bertabiah beramai-ramai. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah apabila kita itu bergaul dengan manusia sehingga membenarkan mereka menghalang kita daripada taat, sehingga membenarkan mereka kita mendorong kita kepada maksiat. Yang ini yang perlu kita elak. Seolah-olah manusia pula yang menjadi Tuhan kepada kita. Apa yang Allah perintahkan kita sanggup langgar atas arahan bos. Ya, yang selalu kita dengar apa? Saya hanya ikut kehendak pengarah. Pengarah yang suruh saya pakai seksi, makanya saya ikut kehendak pengarah. Padahal pengarah itu kan manusia. Dia kerana pengarah suruh pakai seksi, kerana pengarah suruh bercium, akhirnya dibuat. Padahal Rabbun Nas, Tuhan manusia melarang. Dia lebih besarkan manusia dari Tuhan manusia. Maka ubatnya adalah uzlah, iaitu ada masa-masa kita mengasingkan diri dari manusia. Ini apa mengasingkan diri daripada manusia ni? Bukan selalu. Kan konsep itu hari masa COVID-19 kan ada konsep kuarantin. Kenapa kuarantin? Bukan setiap masa kuarantin. Masa berbahaya itu kita kuarantin supaya tidak mudarat. Demikianlah konsep uzlah. Bukan selama-lamanya uzlah atau semua orang uzlah, tapi ada orang-orang tertentu yang dia perlu mengasingkan diri daripada hiruk pikuk manusia untuk membaiki hati dan agama dia, supaya manusia tidak menjadi taghut baru dalam kehidupan dia. Yang ketiga adalah syaitan. Syaitan ni tak perlu cerita panjang, ini memang musuh yang jelas. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kamu merupakan musuh, maka layanlah syaitan sebagai musuh. Tahu-tahu kita layan syaitan sebagai konsultan. Apa yang syaitan nasihat, sami'na wa ata'na. Apa yang syaitan suruh kita ikut. Lebih-lebih lagi dalam suasana nak pilihan raya, bukan nak cerita politik, nak cerita agama. Jangan sampai pilihan raya itu memecah belah kaum umat Islam, menyebabkan kita itu berputus silaturahim, putus saudara Islam. Jangan. Kalau begitu syaitan menang.
Kerana pilihan raya ini hanya nak memilih pemimpin, dan saya percaya majoriti orang Islam nak pilih pemimpin yang baik. Cuma mereka berbeza pandangan mana yang baik. Bagi orang ni, dia lebih baik. Bagi orang tu, dia lebih baik. Bagi seorang, teruk baka. Cuma nak cari yang kurang teruk. Macam-macam pandangan. Maka berbeza pandangan dalam urusan-urusan sebegini, jangan sampai memenangkan syaitan, tapi memenangkan ayat Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Hanya seorang beriman itu merupakan saudara-saudara, maka hendaklah kamu perdamaikan antara saudara kamu. Yang terakhir adalah nafsu. Nafsu inilah yang menjadi halangan yang paling susah, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kerana dunia kita boleh pejam mata, manusia kita boleh off handphone, syaitan kita boleh amalkan zikir-zikir, wirid-wirid dan sebagainya. Tapi nafsu ini sebahagian dari diri kita. Ada orang pukul 2-3 pagi bangun kerana nafsu kejut. Kata dia lapar. Kalau orang lain kejut, dia cakap saya lapar, jom pergi makan, kita kata kau pergilah, kau mengantuk. Tapi kalau nafsu kita sendiri kata lapar, kita terpaksa ikut. Start kereta pergi kedai mama. Kenapa? Dia lapar. Jadi nafsu tidak boleh dibunuh, hanya boleh dikekang. Ibarat kalau kuda masih liar, di lambung kita ke sana kemari sampai tercedera atau mati. Kan orang jatuh kuda boleh mati. Tapi kalau sudah dijinakkan, dipasang pelana dan juga tali kekang, elok kuda itu membawa orang itu ke sana kembali untuk kemanfaatan diri dia, bahkan boleh dibawa berperang dengan kuda yang telah dijinakkan. Kata guru saya almarhum Pak Tih Keruh, nafsu ini juga ibarat anjing. Nafsu ini dibawa kepada kita harta, dibawa kepada kita wanita, dibawa kepada kita takhta. Ini semua yang nafsu bawa. Kalau tak ada nafsu, tak ada je nak masuk bertanding. Tak ada nafsu, tak adanya kita nak kahwin. Tak ada nafsu, tak adanya kita nak makan, nak kumpul harta dan sebagainya. Jadi nafsu ni ibarat anjing. Anjing, kalau kita tak latih dia sebagai anjing buruan, apa yang anjing itu bawa kepada kita haram dimakan. Jadi begitu, nafsu kalau kita tak latih dia, maka apa yang nafsu bawa haram. Hartanya haram, wanitanya haram, kuasanya haram. Tetapi kalau dilatih, anjing tetap bawa benda yang sama. Kan dia akan bawa binatang buruan juga, bukan dia bawa benda lain, tapi jalannya halal. Anjing yang dilatih sebagai anjing buruan, bila kita itu panah atau kita tembak satu binatang, dia bawa, halal kita makan. Itulah nafsu, kata beliau. Kalau kita dah latih, dia akan bawa harta tapi halal. Dia akan bawa wanita tapi halal. Dia akan bawa kuasa tapi dengan cara yang halal. Baik. Jadi dah pukul 8.30 lebih sikit, 8.31 kan. Jadi sebagai kesimpulan, akidah kita, akidah tauhid yang saya sebutkan tadi wahdaniyah, kita pastikan diterapkan sekurang-kurangnya secara akliyah dahulu. Secara akal, di masjid ini ada ustaz yang menerapkan tentang sifat 20. Kemudian yakin saja akan membuahkan amalan. Amalan kita biarlah sesuai dengan perintah Allah. Macam mana nak tahu sesuai tak tidak sesuai? Itu nama ilmu fiqh. Maka ada ustaz juga mengajar ilmu fiqh, sembahyangnya macam mana, puasanya macam mana. Kemudian kalau kita beramal saja tapi batin kita tidak ikhlas, batin kita ada riya, ada ujub, ada hasad, dia akan merosakkan amalan kita. Misal Nabi SAW bersabda, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hasad dengki akan memakan kebaikan seumpama api memakan kayu api. Maka kena ada ilmu yang ketiga, namanya ilmu tasawuf. Ilmu saja tidak memadai, tapi diamalkan dengan taubatnya, dengan zikirnya, dengan munajatnya, itu perlu kepada guru yang membimbing. Jadi moga-moga Allah istiqamahkan kita di atas akidah tauhid yang dibawa oleh penghulu dan kekasih kita Nabi Muhammad SAW, dan jauhi kita daripada akidah taghut yang akan mencelakakan hidup itu dunia dan akhirat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.